Dia bagi contoh circuit lah. So bina litar di bawah menggunakan perwakilan graf. Okey, dia tak cakap ni apa ni. Mungkin aliran arus kot. Patut beritahu lah kan, aliran arus ke, aliran apa ke. So dia tak cakap apa-apa kali. Kalau aliran arus, bermaksud kita kena start lah sebelah negatif, positif. Arus start kat mana? Arus start belah positif. So dia lalu kat sini. Jadi kalau kat sini kita kena start dengan kosong lah. Kosong, dia kembali, dia akan jadi 8. So dia bermula dengan kosong V, dia akan berakhir dengan 8V. Okey, mungkin kita akan start kosong. Kosong V, kita akan start dengan kosong V kat situ. Pergi kepada apa ni, ohm, cos 4 ohm, dan pergi kepada 8 volt. Okey, jadi kat sini tengah-tengahnya kita boleh wakilkan sebagai dia punya ammeter lah. Okey, arusnya. Jadi arus bergerak sepanjang litar ini. Ini contoh lah dia bagi. Okey, tengok lagi lain. Okey, ianya juga boleh digunakan untuk kawasan-kawasan yang kita nak plot. Contoh kat sini dia bagi satu peta, tapi dia nak antara Johor, Melaka, Negeri Sembilan dan juga Selangor. Okay, dia nak dalam bentuk graf setiap negeri boleh diwakilkan bucu, manakala negeri yang diwakili sepadan. Okey, dia nak melibatkan sepadan. Contoh kat sini Johor kan. Johor ni dia kena Pahang, tapi Pahang tak ada dalam senarai, tak nak. Jadi boleh kena Negeri Sembilan, boleh kena Melaka. Johor boleh kena Negeri Sembilan dan boleh kena Melaka. Okay, katakanlah kalau Melaka boleh kena Negeri Sembilan, tetapi Negeri Sembilan boleh kena Selangor. Macam tu lah guys. Jadi mungkin kita boleh buat macam Johor. Johor mungkin pergi ke Melaka kan. Dia boleh pergi Melaka. Dan dia boleh pergi juga Negeri Sembilan. Okey, Negeri Sembilan Melaka boleh pergi, tak ada hal. So Selangor hanya Negeri Sembilan saja boleh pergi Selangor. Macam tu lah. Ni graf yang digunakan, bentuk graf untuk mewakilkan sempadan masing-masing yang dekat. Ni contoh kegunaan dia lah. Jadi kita boleh buat arrow kalau dia nak arrow, tapi dia tak nak arrow, so tak payah buat arrow lah. Okey, rangkaian grid juga, untuk mewakili kapasiti jalan raya di sebuah bandar. Okey, kapasiti ni maksudnya kegunaan jalan raya tu lah, berapa buah kereta. Dia bagilah bentuk A, B dan sebagainya ni. Jadi hitungkan jumlah kapasiti jalan raya daripada Jalan Hang Tuah, Hang Jebat dan juga Hang Kasturi. So daripada sini pun kita boleh buat lah plot-plot. Dekat sini senang sebab dia bagi join-join dia dah. Kan dia bagi jointing ni kan. Kita just follow jointing dia. So kita ada A, pergi kepada B, pergi kepada C. Kita follow je, pergi kepada D. Lepas tu D kepada C, okay, and then kepada E. Senang lah, kita follow je lah. So kita letakkan dia punya kapasitinya 260, 330. Jumlah kenderaan yang lalu 280. Dah settle. Oleh itu jumlahnya kita tambahlah jumlahnya. Jumlahnya 260 tambah dengan 330 tambah 370. Tambah semua sekali lah. Berapa korang dapat? Tak muat pula sini. Jadi aku tambah Tunggu. Dia nak pergi ke mana sebenarnya ni? Okay. Itu kan jumlah kapasiti Jalan Hang Tuah, Jebat dan juga Hang Kasturi. Oh, tak semualah. Hang Tuah, Hang Jebat, Hang Kasturi, 3 je. 3 je guys. Salah pula kasih 3 je. Ini lah terlibat. Ini dan juga ini. Itu je lah. Jadi 260 tambah 370 tambah 280. Dah. Tu je guys. Senang je. 910 buah sahaja. Mudah kan? Okey, so kita buat lagi soalan yang berikutnya.
Okey, kat sini dia bagi peta. Alamak panjangnya apa benda ni. Ui, dia tahan soalan ni. Okey, dalam kumpulan 55, kumpulan 55 jawab soalan di bawah, lukis dan bentangkan jawapan anda menggunakan perisian komputer. Okey. Anda dan rakan anda merancang suatu kembara basikal di kawasan tengah negeri Terengganu. Anda akan melawat 6 daerah seperti ditunjukkan dalam bermula. Bermula daripada Setiu. Bermula dengan Setiu dan berakhir dengan Dungun. Ke sana. Okey, lepas itu oleh sebab kekangan masa anda mesti menyeberangi sepadan antara setiap daerah sekali saja. Okey, kita boleh pergi sekali je guys. Tak boleh pergi sekali, 2 kali macam tak boleh. Dia kena sekali saja. Contohnya anda mesti menyeberangi Setiu dulu, Terengganu sekali saja. Okey, faham? Okay, yang pertama, adakah laluan ini mungkin dilaksanakan jika ya bina laluan perjalanan tersebut dalam bentuk graf. So kita nak buat Setiu ke Terengganu. Lalu sekali saja. Okey, sementara tu kita akan buat satu graf dulu Kat sini kalau ikut kita ada Setiu, Terengganu, Dungun, Marang, Kuala Terengganu, Kuala Nerus. Senang je. So kita boleh start macam tu je guys. So kita ada Setiu, Hulu Terengganu tadi. Kita ada Dungun, kita ada Marang, kita ada KT, Kuala Terengganu, dan kita last one kita ada Kuala Nerus. Jadi diorang ni boleh decide lah, korang ni boleh decide lah nak lalu ikut ini dulu ke atau nak lalu ke sini dulu. Boleh je. Yang pasti last tu dia kena pergi semua tempat dan last tu pada Dungun. Okay, mula dekat sini. Okay, mula dekat Setiu dan berakhir dekat Dungun. Okey, apa lagi dekat tengok ni? Sini kalau ikut Kuala Langat pun dekat dengan Marang guys. Kan? Kuala Langat dengan Marang betul lah. Kuala Langat tak ni apa ni, Kuala Hulu ke Terengganu dekat dengan Kuala Nerus boleh. Dekat dengan Marang pun boleh. Kan? Dekat Marang pun boleh. Dungun dekat dah. Jadi kat sini kita boleh buat juga macam ni lah. Macam tu. Marang ke Kuala Nerus boleh ke? Marang ke Kuala Terengganu boleh, ke Kuala Nerus pun boleh. Okey. Jadi Marang, Kuala Terengganu pun boleh. Macam tu lebih kurang. So ni yang kita boleh buat. Jadi kita boleh cadangkan lah. Mula daripada Setiu dan berakhir kepada Dungun. Okey, cuba korang bagi cadangan korang. Jawapannya iyalah ni boleh lah. So daripada mana dulu? Kita start dengan Setiu lah. Okey, Setiu. Lepas tu mesti akhir kat Dungun. Dungun warna hijau lah ya. Okey, lepas Setiu lepas tu nak ke mana? Kalau kita sini boleh tak? Sekejap, cuba padang dulu. Tu warna hijau. Betul tak? Okey, lepas tu tak boleh ke Dungun terus, nanti sampai kan. So kita kena pergi ke Hulu Terengganu, Kuala Nerus dulu kot. Kan, betul tak? Setiu, Hulu Terengganu. Lepas tu kita pergi ke Kuala Nerus. Kalau ada bakangan, beritahu bakangan. Ada bakangan ke? Okey, lepas tu macam mana guys? Adakah kita nak ke Marang ke ataupun Kuala Terengganu dulu? Kita kena pergi semua daerah ni. So kalau macam tu kena pergi Kuala Terengganu lah. Kalau pergi ke Marang kita dah skip Kuala Terengganu. So kita kena pergi ke Kuala Terengganu dulu. Okay, lepas tu baru pergi Marang. Baru sampai Dungun. Dah sampai juga akhirnya guys. Macam tu. Jadi semua negeri kita pergi. Semua daerah. Sorry, jangan negeri pula. Okay. Dah, jawapannya ya. Ataupun mungkin kita boleh ke cadangan lain lah. Ada cadangan lain tak yang boleh kita beri? Mungkin boleh pergi ke melalui Kuala Nerus dulu pun boleh juga. Jadi boleh je mana-mana. Janji yang akhir tu mesti Dungun. Bermula dengan Setiu, berakhir dengan Dungun. Dah terang. Dah siap. Ni dia tak bagi magnitude pemberat tak ada Dia tak bagi pemberat ada, tak ada. Dah. Okey, dah. Okey, soalan guys kalau tak faham. Kalau faham juga teruskan lagi. Okay, kita masuk B
So B dia cakap apa ni? B, andaikan anda menyewa basikal dari sebuah kedai setiu. Okey, sekarang ni kita sewa basikal kat setiu dan perlu mengembalikan semula pada akhir tu di setiu semula. Sewa kat setiu, so mesti berakhir kat setiu balik. Nak hantar basikal tu lah. Jadi dalam erti kata lain, adakah ia mungkin untuk bermula dari setiu dan pergi daerah lain dan kemudian kembali setiu dengan menyeberang setiap ikut? Jika ia, tunjukkan jalan laluan dia. Boleh sangat lah guys. Kan? Kalau macam ni, logiknya macam ni lah kita lalu. Satu, sampailah balik setiu. Betul tak? Dah senang sangat ni. Jadi kita cadangkan kat dia. B ni kita start dengan setiu. Kita lalu ke lalu kok HT boleh ataupun kita lalu kat Kuala Nerus lah, senang ni. Kuala Nerus, kita singgah ke KT, kita singgah ke Marang, kita singgah ke Dungun, kita singgah ke Hulu Terengganu dan semua sekali kita akan by setiu semula dah. Ni soalan senang lah. Kebetulan senang tak, dia bagi peta tu senang. Okey, dah selesai guys. So bolehlah dikembalikan semula basikal tersebut kepada penyewa. Okey, kita dah habis guys bab ni, senang. Kita nak buat soalan sebenar pula. Okey, kita bermula dengan soalan nombor 1 guys. So nombor 1, apakah darjah bucu E? 3. Syahrul lajunya. So dia nak darjah ya, darjah tu tengok yang bersilang ni. 1, 2, 3. 3. Macam tu. Tu caranya lah. Sebenarnya dia nak 3 point tu je. Cuba ulang nak darjah senang je. Buat bulat macam ni, tengok mana yang bersilang. 1, 2, 3. Itulah darjah dia. Yang bukan curve tu, darjah ni cara nak dapatkan jawapan. Cara nak dapat jawapan. Okey, 3 betul Syarul. Tahniah. Nombor 2. Antara berikut manakah tidak benar tentang graf berpemberat? Ada pemberat. Tidak benar. Graf pemberat mengandungi tepi yang dikaitkan dengan pemberat. Betul, pemberat kalau yang kawan-kawan tak tahu lagi, yang ada macam ni guys. Yang ada macam ni. 3, 6 ke 7 ke, ni namanya pemberat. Ataupun 300, 700, 600, itu namanya pemberat. Okey, pemberat tu magnitude lah. Okey, graf pemberat mengandungi tepi yang dikaitkan, betul. B, pemberat biasanya diwakilkan sebagai nilai angka, betul. Dia tak bagi ABC, dia bagi angka lah sebab pemberat. C, graf pemberat ialah graf terarah. Tak semestinya terarah. Tak ada arah pun ada pemberat. Jadi C ni kurang tepat. Jadi jawapannya C lah sebab dia nak tak benar. Jadi C adalah tidak benar guys. Okay, clear? Soalan? Okay, kalau tak ada kita move. Okay, nombor 3. Apakah jenis graf yang terdapat dalam rajah di bawah? Okay. Jawapan guys. Apakah jawapan awak? Syarul kata C. Kawan lain? Kalau pokok ni dia tak jumpa guys. Dia tak jumpa macam ni. Macam ni jumpa kan. Pokok ni dia mesti beranting. Pokok macam ni. Ni graf pokok namanya. Dia tak jumpa. Dia mesti ranting. Jadi ini bukan pokok lah. Okay, Azri pun kata C ya. Graf terarah tak pemberat. Tak pemberat tak boleh ada pemberat. Ini salah juga. Graf pemberat terarah, betul. Jawapannya adalah C. Okey, nombor 4. Nombor 4 mana? Ni. Laluan yang manakah menghasilkan kos optimum? Kos optimum ni kos yang paling tinggi lah. Untuk laluan dari A ke B. Ataupun kos yang jimat lah, senang. Kos yang jimat lah. Mana kos yang jimat? A ke D dalam graf ini. Syahrul kata A. Kawan-kawan lain? A juga. A ke D. A ke D. So A ke D. 10 ya? Kawan lain? Ada cadangan lain tak? A
AED. AED mana? AED. 5 tambah 4, 9. Lah, lagi kecil lah guys. Betul-betul. Ada lain lagi tak? Soalnya itu 8. Tak boleh dah. Betul lah cikgu rasa. Cikgu rasa dia Najwa betul. AED. Okey, nombor 5. Lama. Antara berikut manakah bukan subgraf G? Subgraf tu adalah sebahagian daripada G ni. Tengok betul-betul yang bukan. Contohnya A, B, C, D bercantum. A, B, C, D bercantum. Ni betul. Ada. Maksudnya betul, ada. Jadi ni bukan jawapannya lah sebab dia nak bukan. Bercantum. Jadi A ni dah bukan. Betul lah jawapannya kan. Ni betul. Jadi, bukan jawapan dia. Dia nak yang salah. Okey. Apa jawapannya yang bukan? B Nurul. B B bukan. A, B, C, F. A, B, C, F. Bukan. Betul. Bukan. Ya. D D betul tak? D, A, B, A, B, A, B, D. Okey. A, B, D. A, E, F. Betul? Betul. D betul. Ada. D tu ada. Okey, 6. Antara berikut yang manakah boleh diwakilkan dalam bentuk graf? Nombor 6 adalah Syahrul kata B, penghantaran buku sah untuk perkhidmatan. Betul? A, menyusun jadual periksa akhir tahun pelajar sarjana muda. Pun betul ni guys. Ni betul juga. Pengurusan grade kuasa logi pun betul juga. Membuat wire-wire. Jadi semenang cerita semua sekali betul lah ni. Okey, semua sekali betul. Senang. Okey, kita nak masuk kertas 2. Okey, section A. Okey. So berikut ialah masalah penjadualan jadual waktu kursus yang mempunyai pelajar yang sama. Tidak boleh disusun pada slot masa yang sama pada hari yang sama. Maklumat pendaftaran khusus telah diberikan dalam jadual di bawah. Okey. Kita susun balik ni. Jadi bina graf untuk mewakili kursus yang diambil oleh pelajar jadual 1. Suatu tepi harus dilukis jika terdapat pelajar yang sama dalam dua kursus itu. Okey. Okey, macam mana nak buat ni? So dia nak suatu tepi harus dilukis jika terdapat pelajar yang sama dalam dua kursus itu. Okey, ni Amy. Bel is automatic. Okey. Ada ke yang sama ni guys? Matematik bahasa Inggeris. James Bell. Bell tak matematik Bina graf untuk mewakili kursus yang diambil oleh pelajar dan jawab 1. Susun tepi harus Molly ada. Molly ada matematik. Molly ada English. Molly 2 je ada. Matematik dan English. Jika terdapat pelajar yang sama dalam dua kursus itu. Okey, lagi siapa lagi ada? Jane matematik bio. Jane matematik dengan bio. Ada juga. Okey, lagi.
Tu je. Dukan boleh dukan. Bell fizik bio. Bell bio dengan fizik. Okey, ada dua. Warna hijau lah lain. Dah, lagi? Tu je. Dukan matematik dengan fizik. Mak tak ada, Jack tak ada ya. Sam tak ada, Chris, Joe, tu je. Okey. Sekarang matematik paling banyak tu kan. So matematik, fizik, English. Okey. So macam nak buat So matematik. So matematik ada juga bahasa Inggeris seorang je. Kan? Bahasa Inggeris seorang je. So BI. Molly je. Lepas tu Bell ada bio dan fizik. Jadi bio dan fizik ni bersangkutan lah. Sebab ada dalam bio, ada dalam fizik. Okey, Bell ada dekat matematik tak? Bell tak ada dalam matematik Ada tak yang ambil matematik, ambil fizik? Ambil matematik, ambil fizik ada tak? Ambil matematik, ambil fizik ada. Okey, ambil matematik, ambil fizik ada. Ambil matematik bio ada. Jane ada. Okey. Itulah. Molly, Molly matematik je. Molly matematik saja. Okey ni guys. Ataupun awak boleh bagi jawapan lain lah. Yang bersesuaian. Janji dah ada hubungan dia. 4 markah tu guys, banyak. Dah sikit Molly sahaja. Betul, dia berseorang kan. Tak ada geng. Molly dengan matematik lah kan, tak ada geng lain. Okay, kita masuk nombor 2. Okay, rajah satu menunjukkan suatu graf G. Ni graf G ni. Okay. Adakah rajah berikut suatu pokok? Terangkan jawapan anda. Korang rasa macam mana? Pokok ke tak? Bukan. Okey, A jawapannya bukan. Betul bukan? Apakah kita punya alasan kita? Okey, alasan kita apa? Okey, cadangkan. Bukan 1 markah, alasan 1 markah, 2 markah. Kerana ada berbilang tepi. Betul? Berbilang tepi. Tapi kalau tak ada berbilang tepi, katalah buang ni. Adakah dia adalah pokok? Nurul? Pokok ingat, pokok kita macam ni. Apa maksud ni? Dia tak jumpa dengan lain, ni pokok. Maksudnya bukan. Kerana kalau pokok dia mempunyai hanya satu laluan sahaja. Laluan untuk menghubungkan dua bujur. Menghubungkan dua bujur. Tu. Okey, buat ayat macam tu. Ataupun yang seumpama dengan ni lah. Janji nak beritahu bahawa atas tu bukan pokok kerana dia tidak mempunyai satu laluan. Ataupun satu hala. Okey. Key dia kat sini lah.
Okey, bina dua subgraf yang mungkin bagi graf G. So, bila bina subgraf ni, pastikan ada huruf-hurufnya lah. Ni, huruf A, B, C, D. Jangan lukis gambar rajah tak ada huruf, tak tahu nanti. Okey. Cuba korang conteng sikit tempat korang. Apa-apa yang logik diterima sahaja. Dia nak dua subgraf je. Yang paling senang ni lah. Ambil je. A. Warna hijau lah. Buat macam tu. Dah selesai. Itu yang paling senang. A, B, C pun boleh. Nak buat A, B, C pun boleh. Apa lagi? Nak buat A, C, D boleh. A, C, D buatlah macam tu pun boleh. Dan seumpamanya. Okey, seumpamanya. Okey, dah settle. Okay, sebuah syarikat logistik menghantar barang ke beberapa bandar. Jarak di antara bandar diberikan dalam jadual 2. Jadual 2 ni. Okey, dalam jadual 2. Okey. Ni tak nampak ni. E ke F, D ke D, D ke F. Okey dah. Okey, sebuah syarikat logistik menghantar barang ke beberapa buah bandar. Jarak di antara bandar-bandar diberikan dalam jadual 2. Wakilan laluan tersebut menggunakan rangkaian graf. Selepas itu cari laluan untuk kos optimum, kos yang paling murah lah bagi perjalanan ini. Okey. So, dia nak suruh wakilkan graf kita. Macam mana nak start ni? Okey. A ke B 14. Ni kita boleh buat A ke B. Tak kisah dari mana-mana, korang buat je. Okey, ni adalah 14. A ke C. A ke C letaklah sini C. 6. Okey lagi. B ke D. B ke D letaklah sini. Agak-agak lah guys. Tapi ada anak panah ni sebab dia terarah. Okey, ni ada 12. 22. Okey, lepas tu B ke C. B ke C. Oh ni. Okey, B ke C kat sini lah. B ke C 3. Lagi C ke E. E mana pula? Tak ada E ni. Oh, E ke D. Oh, E sampai kat mana nak letak? E kita letak kat mana? Sini lah, bawah lah ya. E 5 ke sini adalah 8. Dah. Okey, seterusnya D ke F. D ke F. Letaklah F mana-mana pun. Okey, dah terang. Dah siap. Dah. Settle guys. Selesai. Okey. Korang nak buat lengkap boleh juga. Contohnya macam ini. Cara saja nak buat kan. Pun boleh. Buat macam tu pun boleh sebenarnya. Okey, dah siap ni. Cuba korang kira sikit. Manakah yang optimum? Siapa dah siap tu cuba kira sikit. Dia punya cos optimum. Okey, mulakan. Daripada A ke F. Daripada A sampai ke F secara optimum. Okey, cadangkan cikgu. Apakah ataupun berapa kilometer kah? Syarul, berapa dapat? Alfa, cuba kira Alfa awak punya. A, E, D, F tu dapat apa? Berapa dia punya pengiraan dia? 29 29.
Jawapan lain sama. 1029 tapi kalau jawapannya kena tulis betul-betul lah. Kena tulis betul-betul. A, apa tu? Apa A, C, E cuba follow Nauru lah. B dan juga F. Buat jalan kerja sikit lah. 6 tambah 5 tambah 8 tambah 10, 29 km. Macam tu guys. Okay. Yang lain dah try ke ni? Kalau atas 14 banyak pula ya. 14 20 jadi 36 lebih. Okey, kita dah masuk section B. Okey, senarai bucu dan tepi dalam graf. Okey, senaraikan bucu dan tepi dalam graf. So, kalau bucu dan tepi ni ingat kita kena buat V lah. So, berapakah V dia? V dia ada 1 2 3 4 dan juga 5. Okey, itu V dia. Dan juga tepi adalah E H. So A 1 ke 2 1 ke 5 1 ke 4 1 3 2 3 banyaknya 2 4 2 5 kat atas lah ya. 3 4 3 5 dan juga 4 5. Sebab dia star kan banyak pula. Jangan lupa tutup telinga. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Okey, A dah siap. Okey, B pula. Hitungkan bilangan darjah. Berapakah bilangan darjahnya? Siapa ingat formula bilangan darjah ni? Darab 2. Okey, darab 2 apa? 2 darab apa ni? 2 darab dengan apa? Syarul, 2 darab apa dah? 2 darab bilangan darjah NE. N tu adalah number of E lah. So dalam kes ni E kita ada 1, 2, 10 kira kan. Jadi jawapannya adalah 2, 20. Jadi ada 20 lah bilangan darjahnya. Senang. Dia tak payah nak kira satu-satu ni. Kalau kira satu ni banyak ni guys. Kan penat pula nak kira. Darab je. Okey, dah selesai. Yang C pula. Berapa darjah bucu 2? Satu, dua, tiga, empat. Betul. Okey, Rajah 2 lukis 2 set pasangan bucu diwakili oleh 5, 6, 5, 6. 5, 6, 5, 6. So 6 tak ada ni. 6 tak ada, kena buatlah 6. 5, 6, 5, 6. Ataupun bulatan lah buat. Dah. 5, 6, 5, 6. Selesai. Okey, bucu terpencil 7. Terpencil maksudnya dia tak nak bersilang. Tak ada apa-apa perhubungan. Dia seorang-seorang lah kan. Letaklah kat situ satu. Mestilah ada kat situ kan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dia kumpul kat situ lah. Dah selesai. Namanya isolated vertex.
Okey dah, kita nak buat satu lagi guys. Satu lagi. Alamak, panjangnya benda ni. Uish. Baca dulu. Syarikat Penerbangan Bunga Raya menjalankan penerbangan berdaya dua destinasi di sekitar negara-negara ASEAN. Jadual 3 menunjukkan masa penerbangan mereka. Okey. Ada A, B, bandar A, bandar B. Okey. Masa-masanya. Okey. Lukis sini saya nampak sikit. Lukis sebuah graf tak terarah. Oh, okeylah sikit. Tak terarah okeylah sikit kan. Untuk mewakili masa penerbangan dari satu bandar ke bandar lain berdasarkan maklumat diberikan, andaikan masa penerbangan pergi dan balik dari bandar A dan B adalah sama. Okey. Apa ni? Okey, adakah graf itu? Oh, kena lukis dulu lah. So korang kena lukis dahulu. Tu lukis mana kita ni? Okey, sini ke lukis bawah? Sini lah ya. Lukis ni cepat. So, mula-mula kita nak start daripada mana ni? Kuala Lumpur, Jakarta. Kuala Lumpur, Singapura. Okey. Jadi, kita akan buat KL, Jakarta. Satu lagi KL, Singapura. Singapura. Dah. Lagi. Singapura, Bangkok. Okey, Singapura, Bangkok. Tu je. Singapura, Bangkok, Singapura, Begawan. Okey, kita buat dua terus. Singapura, Bangkok, Singapura, Begawan. Bandar Seri Begawan. Okey dah. Satu. Sini satu. Dia tak ada pemberat. Okey, lepas itu Manila. Okey, Manila, Bandar Begawan. Oh, Manila juga Hanoi. Kita buat terus. So, kita ada Manila. Dan satu lagi adalah Hanoi. Kita bawa kat mana-mana lah, letaklah. Okey, Hanoi. Okey, lepas tu kita ada lagi Jakarta, Hanoi. Jakarta, Hanoi adalah dekat sini. Dah siap. Jakarta, Bangkok ada tak? Jakarta, Bangkok ada. Mana Jakarta, Bangkok? Oh, ni tak buat lagi Okey, Jakarta, Bangkok. Okey, ada. Dah siap. Okey, kita masukkan dia punya nombor-nombor dia. Sini adalah 330. KL tadi 2.25. Sini adalah 310. 20. Kita ada 210. Kita ada 230. 360 dan juga pukul 1. Dah siap. Dah saling guys. Macam tu. Ataupun korang boleh buat sendirilah bentuk macam mana pun okey je. Pastikan nanti korang tulislah nama penuh ni. Manila, Bandar Seri Begawan tu tulis nama penuh. Ni juga lukis di sini. Okey, B dia nak apa B? Adakah graf itu graf berpemberat? Mengapa? Okey, korang rasa berpemberat tak? Iyalah, sebab ada nilai kan. Jadi jawapannya adalah ya. Okey, kenapa dia pemberat? Siapa tahu? Jawapan ya ada. Jadi apa nak memperkukuhkan penerang kita kenapa dia pemberat? Kerana kerana apa guys? Ni semua-semua nama apa ni? Ni apa ni? Duit ke apa tu? Kerana terdapat, itu adalah masa guys. Masa penerbangan.
penerbangan pesawat. Dah. Okey, masa penerbangan antara bandar lah nak buat pun ataupun pesawat. Okey dah. Kita tengok yang C pula. C dia kata, adakah terdapat penerbangan bersambung dari Bangkok ke Manila? Bangkok sini. Bangkok kat Manila. Bangkok Manila. Bersambung ada ya. Kalau tanya jawapannya yalah. Jawapannya adalah ya. Adalah kan. Okey. So dia nak minta cadangan ke ni? Soalan apa nak? Nyatakan laluan tersebut. Oh, kena nyatakan laluan-laluan tersebut. 4 markah guys. So kita perlukan sekurang-kurangnya 3 lah. Sebab ia 1 markah. 3 kita punya cadangan kita. Okey, tulislah. Ianya melibatkan laluan di bawah. Kita cadangkan dekat bawah ni. Apa laluan dia? Okay, yang pertama, agak-agaknya apa nak sampai ke sana? Mesti start dengan Bangkok lah. Kan? Mesti start dengan Bangkok ni. Macam tu. Okay, yang pertama agaknya apa? Cadangan sikit. Bangkok ke mana? Kalau lebih pun tak apa guys. 4 markah logiknya 3 je lah. Ya dah 1 markah. Apa tu? Bangkok, SG, Singapura. Okey, boleh pakai Syarul punya. Bangkok, Singapura. Lepas tu Bandar Seri Begawan. Lepas tu Manila. Okey, good. Betul, boleh diterima. Bangkok, Jakarta. Bangkok, Jakarta. Jakarta mana? Oh, Jakarta. Okey, boleh pakai. Bangkok, Jakarta, Hanoi, Manila. Okey. Bangkok, Jakarta, KL. Jauhnya. Boleh pakai tak? Boleh. Bangkok, Jakarta, KL, Singapura, Bandar Seri Begawan, Manila. Ya Allah, banyak betul sampai ya. Ada lagi? Soalan apa ni? Nyatakan laluan tersebut. Okey. Dah. So inilah laluannya. Ataupun kita boleh cadangkan lagi. Ada lain lagi tak? Bangkok, Jakarta. Bangkok, nak cadangan lagi apa lagi? Kita kata Bangkok, Singapura, KL, Jakarta, Hanoi, Manila pun boleh juga. Okey, dah selesai. Korang buat sendiri lain tu. Okey, D. D nak apa ni? D dia kata jika terdapat penerbangan sambung 5D yang kita buat tadi, tentukan masa tersingkat yang diambil oleh bagi penerbangan ini. Okey. Manakah yang paling singkat guys? Kita tulis banyak ni. Cadangan 1 mana yang paling singkat? Berapa markah ni? 4 markah. Tentukan masa tersingkat bagi yang ini. Okey, ni cikgu cadangkan kalau 4 markah tu korang mungkin kena buat beberapa cadangan dan pilih salah satu. Okey. Cuba korang cadang dulu mana yang paling singkat dulu. Yang lain-lain tu boleh buat kemudian. Cuba cadangkan yang singkat dulu.
Kita ambil yang pertama lah, yang pertama. Yang pertama ni apa ni? Yang pertama ni adalah 2, 30, 2, 10, pukul 2. Dah, tu je. Kan? 2, 2, 4, 6, 6, 30. 6, 40. Betul kan? Okey, yang kedua pula. Jakarta 360. Jakarta kepada Hanoi 330. Hanoi kepada Manila 310. Berapa dapat ni? 3, 9, 10 lah. Betul tak? 10 jam kan? Okey, yang ketiga. Ni panjang ni. Nampaknya macam nombor 1 tu dah paling singkat tu ya. Tapi kena buat jugalah sebab dia kita cadangkan atas tu, kita kena buat semua. Kita kena buat semua. So yang atas tu berapa tu? BJ 360, KL 225, KL Singapura 100. Lepas Singapura Bagawan 210. Lepas Bagawan Manila 2. Korang kira sendirilah. Okey, last apa lagi? Singapura, KL. So 230. Singapura adalah 2, 210. 2, 10, 225, 30. Kira sendiri. Tapi juga rasa kena buat kesimpulan lah ni. Kita ambil ni lah. Jadi buat sikit. Oleh itu penerbangan paling singkat ialah 6-40 jam. Jadi kita ambil yang ni. Buatlah kesimpulan bawah tu. Jadi oleh itu masa penerbangan tersingkat dari Bangkok ke Manila